استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، إلى والدنا المعلمين ولذوي الحقوق علينا أجمعين. أشهد أن لا إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para asatizah, para alim ulama, para pimpinan masyarakat, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini, bagi kita menyambung kembali perbincangan kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu, bulan 8 9 2 bulan tu, lama agak tu. Lah kali bulan 7. Bulan 8 tak main, bulan 9 pun tak main. Bulan 10 baru main. Kan bulan 10 kan? Main juga alhamdulillah. Berhalangan nak buat macam mana tu. Jadi yang terakhir pada bulan 7 yang lalu kita telah selesai membincangkan bab kita yang ke-53, iaitu bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab berkaitan dengan berapakah umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan lihat bab kita yang baru, iaitu bab yang ke-54. Bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan berkaitan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, bila kita tengok tajuk ni pun kita tahu dah mana kita sedang berada di penghujung rancangan. Kita berada di penghujung kitab kita. Bab 53, bab 54
55, 56. 3 bab saja lagi. Maka habislah kitab kita ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan tengok beberapa hadis daripada bab ini. Bab yang sangat berat, tapi diceritakan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala untuk kita nak mengambil beberapa pengajaran yang penting di sebalik peristiwa yang berlaku, iaitu peristiwa kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ni bab paling berat sekali untuk kita nak bicarakan. Kalau bab berkaitan dengan kelahiran, bab berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan perang dan sebagainya, okey-okey saja. Tapi bila kita nak baca bab ini, tuan-tuan, dia beratlah sikit. Sebab bab ini dia dah berada di penghujung dan menceritakan pula tentang bagaimana pengalaman para sahabat ketika berhadapan dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentunya tidak ada musibah yang lebih besar, yang paling besar dalam kehidupan para sahabat melebihi musibah yang berlaku, iaitulah kematian ataupun kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah paling besar, tuan-tuan. Kalau kita sendiri pun, kita kahwin daripada umur 20-an, duduk dengan isteri kita, duduk dengan pasangan kita daripada umur 20-an sampailah beranak cucu. Sampai beranak cucu, sampai kita pun dah umur 70-an. Maknanya kita dah membina rumah tangga bersama dengan pasangan kita ni 50 tahun dah. Tiba-tiba Allah panggil balik pasangan kita. Rasa macam dunia ni tak ada makna, kan? Rasa macam dunia ni gelap gulita. Rasa dah tak ada makna dalam kehidupan. Tu perasaan orang yang kehilangan teman hidup. Itu satu, tuan-tuan. Kita, isteri yang kita kadang-kadang kita duk gaduh dengan dia. Kadang kita duk marah kat dia, kita duk beletiak kat dia, dia pun beletiak kat kita. Lagu tu punya pasangan pun, tuan-tuan, maknanya bila kehilangan dia, kita rasa sangat sedih. Orang kata hilang punca. Betapalah para sahabat Nabi, tuan-tuan, merasai kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang mengejut. Kalau kita pun pasangan kita sakit, duduk di hospital seminggu dah, saat-saat lagi telefon, doktor telefon mak kata ni dah berat dah ni, boleh mai tengok lah. Kita pun pergi tengok. Dia pun duk pakai tabung oksigen tu lah, kan, bantu pernafasan lah. Duk tengok mata pun tak berapa nak celek dah, tapi duk nyawa lagi. Kalau kita tanya-tanya kat dia, nak makan ke? Tak jawab lah. Betul je. Sampai satu tahap kita pun kat tangan doa kat Tuhan lah. Ya Allah, kalau kata kau nak ambil, ya Allah, aku redha, ya Allah. Tak apalah, maknanya kita terima. Kita pun balik rumah abang kan. Anak-anak kita bersiap-siap lah rumah ni, kita bersiap.
Doktor pun kata tak bawa balik Doktor pun kata bawa balik. Kita pun Allah dengan berat hati, tapi tak apalah, maknanya kita bersedia lah untuk nak menghadapi keadaan macam tu. Tapi para sahabat ni tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana keadaan yang berlaku pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ni, dalam keadaan yang sangat mengejutkan. Terkejut, tak tahu tak ada. Sedangkan para sahabat ni hidup dengan Nabi tuan-tuan, tambah-tambah sahabat-sahabat awal-awal tu. Sahabat-sahabat muhajirin yang memang asal kampung Rasulullah, duduk dengan Nabi daripada budak-budak. Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi beza 2 tahun ya. Daripada muda, duk kenal Nabi, duk kawan dengan Nabi, duk rapid dengan Nabi, daripada Makkah berhijrah pula pergi ke Madinah, kemudian berjuang dengan Nabi sampai ke saat akhir. Tiba-tiba Rasulullah tak ada. Rasulullah tak ada pula dalam keadaan, bukanlah dia berada di samping Rasulullah. Tahu-tahu abang kata Rasulullah tak ada dah. Betapa gelapnya dunia pada hari itu. Betapa suramnya hari itu. Para sahabat ni, kita akan tengok lagi hadis ni. Beberapa hadis yang menggambarkan tentang kewafatan Nabi SAW, satu musibah yang sangat-sangat besar. Pasal sahabat-sahabat Nabi ni sayang kat Nabi ni tuan-tuan, tidak ada tolak banding. Cinta dan sayangnya para sahabat ni pada Nabi tak ada tolak banding. Kita tengok macam mana sahabiah, orang perempuan, para wanita di zaman Nabi. Kalau gerombolan baru balik daripada peperangan, bila balik daripada perang, selalunya isteri-isteri ni akan pergi tanya, mana suami saya, mana anak saya, mana suami saya, mana pasangan saya, mana dia, okey kah, ke syahid kah? Tu soalan yang orang perempuan akan selalu tanya kalau tok lelaki dia pergi perang. Tapi para sahabiah ni tuan-tuan, orang balik daripada peperangan, mereka tak tanya mana tok lelaki aku, mana anak aku, tak tanya. Pertama sekali soalan yang akan keluar daripada mulut mereka ni, mana Rasulullah? Macam mana Rasulullah? Apa khabar Rasulullah? Adakah Rasulullah selamat? Adakah Rasulullah sihat? Adakah Rasulullah? Macam mana Rasulullah? Allahu Akbar. Kita boleh bayang, kita tok lelaki pergi perang, balik dia tak tanya pasal kita, dia tanya pasal orang lain dulu. Tak apalah hak tanya tu, tanya tentang Rasulullah. Bagaimana tuan-tuan? Saya nak bawa benda ni, bukan nak bagi tuan-tuan sedih. Lagi pakai dok riau pula. Habis saya nak gambarkan macam mana betapa besarnya cinta, sayang, kasih para sahabat Nabi ni kepada Rasulullah. Bagaimana mereka ni nak menghadapi satu musibah yang sangat-sangat besar ni, iaitu kewafatan Nabi SAW. Oh, berat tuan-tuan. Berat, semua-semua berat. No? Waktulah padanlah Sayyidina Umar bila mendengar cerita tentang kewafatan Nabi SAW, berita kata Rasulullah wafat, dia jadi tak kawan. Dia jadi tak boleh terima. Sayyidina Umar dia kata, man qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mat, siapa yang kata Rasulullah telah wafat, telah mati, sa'adribu 'unaqahu bisayfi, aku akan tebas tengkuk dia dengan pedang aku. Rasulullah tak mati pun, Rasulullah tak wafat, Rasulullah pergi sekejap dia menghadap Allah Ta'ala, nanti Rasulullah baliklah petang lagi. Sampai macam tu Sayyidina Umar tak boleh terima kewafatan Nabi SAW. Para sahabat yang lain pun tuan-tuan tak boleh terima, terpinga-pinga. Betul ke? Tak kot, Rasulullah pingsan kot.
Tak, Rasulullah tak ada dah. Tak. Nabi pengsan. Kan Nabi sakit. Nabi pengsan. Tak. Kita kena terima Rasulullah tak ada. Tak. Sampai macam tu lah. Sampai macam tu. Sahabat-sahabat tak boleh nak terima. Kerana kepergian Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat mengejutkan mereka. Baik. Kita tengok macam mana keadaan berlaku. Dengan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi ilahi qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurais wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Anas bin Malik qala. Ini kata Sayyidina Anas. Allah. Sayyidina Anas tuan-tuan duduk dengan Nabi 10 tahun, duduk rapit dengan Nabi ni. Bangkit celak mata Rasulullah, tidur pejam mata Rasulullah, bangkit balik celak mata Rasulullah. Setiap masa ni duk kapit dengan Rasulullah sedia-sedia. Khidmat dengan Nabi, khadimur Rasul, berkhidmat dengan Nabi ni. Nabi pergi mana dia ada. Rasulullah masuk masjid, selipar Rasulullah dia angkat, dia simpan. Rasulullah nak minum, Rasulullah nak ambil wuduk, dia pergi ambil. Setiap hari macam tu lah tuan-tuan, daripada umur 10 tahun sampai umur 21 tahun. Kata Sayyidina Anas, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfus sattara atau kashfas sattara yaum al-itsnain. Nazrah, pandanganku, penglihatanku, aku melihat akhiru nazrah, last kali Rasulullah, aku tengok Nabi last sekali, pandangan aku yang paling last sekali yang aku lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal Rasulullah ni tuan-tuan, Rasulullah sakit. Rasulullah sakit selama hampir 14 hari. 2 minggu Rasulullah sakit. Sakit yang mula berat. Mulanya start daripada Khaybar, Nabi dan seorang sahabat dah pergi makan daging yang beracun, yang diracuni. Maka akhirnya seorang sahabat ni syahid, Rasulullah dah termakan. Dah masuk dah mulut Nabi pun dah telan sikit dah. Tapi Rasulullah tak ada nak makan lagi lah. Cuma dah masuk mulut, dah mungkin dah rasa dah serap racun tersebut. Menyebabkan Rasulullah sakit berpanjangan. Bertahun-tahun Nabi sakit. Sampailah di waktu nak habis umur lah. Nabi sakit ni selama 14 hari. Bila Nabi dah rasa berat, sakit yang sangat berat, sampai Nabi tak boleh nak bangkit pergi sembahyang apa sebagainya ni. Keadaan yang berat ni. Sakit yang berat sungguh. Racun, kesan daripada racun. Nabi pun minta izin pada isteri-isteri Nabi yang masih berbaki, ada 9 orang masih hidup. Nabi pun kata, minta izin pada semua isteri-isteri. Rasulullah kata, Rasulullah nak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Sepanjang Rasulullah sakit ni, nak tolong tengok, nak tolong belah, nak tolong mandi, nak tolong makan, nak tolong apa semua ni, Sayyidatina Aisyah. Rasulullah minta izin, boleh tak semua? Nombor 1, 2, 3, 4 sampai habis semua ni. Boleh tak minta izin ni? Boleh tak nak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah ni? Boleh tak? Boleh ya Rasulullah, boleh. Tak apa ya Rasulullah. Tak apa, kami tak ada masalah. Isteri Nabi pun berlapang dada, tak ada masalah. Walaupun pada mereka ni, dalam hati mereka ni bergelora dalam hati mereka ni, bergelojak dalam hati mereka nak berkhidmat pada Rasulullah. Tapi Rasulullah yang meminta untuk, kalau boleh saya nak duduk rumah Sayyidatina Aisyah. Saya nak duduk rumah Aisyah. Ada pasal, kita akan tengok hadis dia. Duduklah Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah ni tuan-tuan, sakit yang berat. Awalnya Nabi boleh pergi sembahyang lagi. Sampailah 4 hari lagi sebelum Rasulullah wafat. Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat. 4 hari ni Nabi tak pergi sembahyang dah. Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat. Start Jumaat Nabi tak pergi masjid dah. Nabi tak boleh dah.
Ni maknanya Nabi dah syiddatul marid, sakit Nabi berat sungguh-sungguh dah. Maka Nabi mengarahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Nabi mengisyaratkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar jadi imam ni 4 hari ni. Nabi tak larat pirah, Nabi tak lebih. Berat semua keadaan Nabi ni. Mai hari yang lah ni, hari Isnin, hari kewafatan ni, kata Sayyidina Anas bin Malik dah Rasulullah sakit, dia tak boleh khidmat Rasulullah nak, bila dah duduk rumah Sayyidina Aisyah, jangan dia nak pergi menyibuk juga. Kita pun boleh bayang lah tuan-tuan. Kita duduk khidmat dengan bos kita, kita sedia-sedia duduk dengan dia ni. Bini pun duduk di rumah, kita yang ikut dia pergi mana pun. Mai dia sakit, tiba-tiba dia duduk di rumah bini dia, kita hak duduk selalu rapat dengan dia ni, tak duduk dengan dia. Wahai selalu kita lah yang duduk buat apa pun dengan dia. Tiba-tiba duduk di rumah bini dia. Ni Sayyidina Anas. Dia jadi tak ketahuan juga. Dan dia kata, pandangan aku kepada Rasulullah yang terakhir ialah pada hari Jumaat, pada hari Isnin, pada pagi awal subuh hari Isnin. Di mana Nabi SAW kashfus sattarah, Nabi selak tirai. Katalah kita duduk di Masjid Nabawi lah ni, zaman Nabi ni. Rumah Rasulullah belakang tu lah, belakang tirai. Pagi tu, hari lahir. Hari lahir Rasulullah wafat. Rasulullah buka tirai. Bila buka tirai, Sayyidina Anas pun tengok, la Rasulullah. 4 hari tak tengok. Tengok, oi, hari yang keempat ni, Rasulullah jungai muka, Rasulullah buka tirai. Pasal aku mana? Pasal aku nak pergi tangkam. No? Kita pun, lama tak jumpa. Dia rasa, Rasulullah. Rasulullah macam nak pergi tangkam. Lagu tu Sayyidina. Fanazartu ila wajhihi, maka aku pun tengok wajah Nabi SAW. Ka'annahu waraqatu mushaf, seolah-olah macam muka surat. Nak bang kata putih, elok, suci. Ini kata gambaran orang cerdik bila dia bercakap, gambaran itu indah. Seolah-olah Rasulullah ini wajah baginda tu macam muka, macam layan atau muka kertas. Maknanya bersih, suci. Bila tengok Rasulullah, selak tengok Rasulullah, Allah Rasulullah. Dengan muka Rasulullah yang sangat ceria. Nabi berasa seronok pada hari itu. Wan nasu khalfa Abi Bakrin. Masa tu orang semua duduk belakang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah imamkan jamaah ni berapa hari dah. Ni kejadian ni pada waktu subuh ni. Fakadan nasu ayyadtaribu. Manusia, orang ramai pada ketika tu bila tengok Rasulullah selak tu, semua pakat rasa macam nak pergi terpa Nabi. Pasal apa? Kekasih 4 hari tak jumpa. 3 hari tak jumpa. Nabi tak main. Selalu Nabi duk jadi imam. Tiba-tiba Rasulullah tak main. Berjamaah. Rasulullah sakit di rumah. Sayyidina Abu Bakar yang mengganti. Hari yang keempat pagi tu, tengok Rasulullah selak tirai. Semua pakat. Fakadan nasu ayyattarimu. Semua pakat nak pergi, macam nak pergi berebut, nak pergi terpa Nabi SAW. Kita boleh tengok gambaran tu. Semua kat ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Fa asyara ila an-nasi an asbutu. Nabi bagi isyarat supaya manusia kekal duduk di tempat apa, semayang dengan Sayyidina Abu Bakar. Kekal. Macam mana bila orang nak macam nak terpa Nabi, Rasulullah kata relax. Seolah-olah macam Nabi kata relax, apa ikut Abu Bakar. Semayang, relax. Wajah Nabi ni gembira, seronok. Pasal apa tuan-tuan? Rasulullah seronok pasal Rasulullah tahu dah tu hari akhir dia. Dan pada pagi itu Rasulullah melihat para sahabat, hari yang dah keempat dah, para sahabat dah tak gaduh dah, duk tunggu, maknanya
tak perlu nak bagi arahan dah untuk nak buat soh elok-elok. Tak perlu dah nak bagi arahan supaya semua pakat tunggu nak sembahyang. Tak gaduh. Bila Rasulullah tengok semua keadaan tu dah teratuk, para sahabat pun semua pakat duk menanti untuk sembahyang. Sayyidina Abu Bakar pun bersedia untuk nak sembahyang. Maka pada ketika itu Rasulullah rasa seronok. Sebab apa? Sebab itulah wasiat Nabi yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Wasiat Nabi dalam riwayat menyebut, Nabi menyebut tentang perkataan akhir Nabi ialah as-salah, as-salah, as-salah. Wattaqullaha fima malakat aymanukum. Antara riwayat yang menyebut tentang kalimat-kalimat akhir Nabi sebelum wafat ialah Nabi kata, semayang, jagalah semayang, jagalah semayang, jagalah semayang. Dan aku wasiatkan kepada kamu supaya berlaku baiklah kepada orang yang berada di bawah pimpinanmu. Maknanya isteri kita, anak kita, hamba kita dan sebagainya. Itu hadis yang kuat yang menyatakan itulah antara ucapan akhir Nabi SAW. Ucapan ummati, ummati, ummati itu riwayat yang tidak sahih. Ummati, ummati itu tidak sahih. Karena riwayat itu adalah menyebut bahawa Nabi SAW sakit duduk di rumah Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Ketika itu Rasulullah menyebut ummati, ummati, ummati. Riwayat itu adalah riwayat Syiah. Karena Syiah ni dia nak abang kata Rasulullah pun mati, wafat di rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah. Wahai, semua dari kita akan tengok dalam bab dia tu, semua hadis Sayyidatina Aisyah. Sebab Rasulullah memang wafat di rumah Sayyidatina Aisyah, mai ikut mana rumah Sayyidina Ali. Jadi hadis berkaitan dengan Nabi menyebut ummati, ummati itu tidak sahih. Tidak sabit daripada Nabi SAW. Itu adalah satu gambaran Syiah buat untuk nak abang kata, tengok Nabi pun duduk di rumah Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, dan mewasiatkan umatku, umatku, umatku. Itu hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Fa asyara an-nas ila an asbutu, supaya manusia tetap kekal ikut Sayyidina Abu Bakar. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, dan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada mereka. Wa alqas sijfa, dan Nabi kembali menutup tirai tadi. Dia kata, itulah pandangan aku yang terakhir tengok Nabi. Baru pagi tak sah ni tengok Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidina Anas pun tak sangka kata itulah pandangan dia terakhir. Mujuk dia melihat juga Nabi pagi tu, riwayat kat hadis ni. Nabi buka tirai, Nabi tengok para sahabat semua peratok nak semayang, jaga semayang elok. Oh, seronoknya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun tutup balik tirai dan Rasulullah SAW masuk balik. Manusia bakat semayang. Wa tuwfiya Rasulullah SAW min akhir zalikal yaum, kata Sayyidina Anas, dan Rasulullah wafat pada hujung hari tersebut. Tapi yang sebenarnya menurut riwayat yang sahih ialah Nabi wafat pada waktu duha. Maknanya Nabi bangkit sembahyang subuh pada pagi itu pukul 6, Rasulullah buka senyum kat sahabat, Nabi tutup balik pukul 9 habis umur. Berapa jamnya tuan-tuan? Macam mana tak terkejut Sayyidina Anas? Patah lagi sahabat-sahabat yang semua pakat dua seronok lah. Kami pagi tadi nak sembahyang, tengok Rasulullah jenguk keluar, Nabi senyum, Nabi sihat dah, alhamdulillah. Tahu-tahu habis umur. Wasa gumana tuan-tuan? Itu gambaran para sahabat ketika menerima kewafatan Nabi SAW ni, tentu ramai yang tak percaya. Sebab tu kata Sayyidina Anas, dan Rasulullah wafat pada penghujung hari tersebut, pada waktu petang. Bukan maknanya Rasulullah wafat pada waktu petang. Berita tentang Rasulullah wafat itu diterima pada waktu petang. Sebab awal-awal bila dapat kata Rasulullah wafat, Sayyidina Umar tak bagi kata Rasulullah wafat.
Orang pun ramai kata dah Rasulullah tak wafat lagi. Rasulullah pergi Mi'raj macam Mi'raj dulu juga. Rasulullah pergi jumpa dengan Allah dan sebagainya. Orang payah nak terima. Sampailah Sayyidina Abu Bakar. Sampailah Sayyidina Abu Bakar sendiri yang pergi tengok Rasulullah. Menantu kan. Sahabat dan menantu. Meninggal di rumah anak dia, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, abang kata, ayah, abang mat dah tak ada. Dah abang mat ni lembu tu. Tu macam berah jugalah, tak ada. Tu lain. Ni Rasulullah. Ayah Rasulullah tak ada dah, abang tak ada dah. Sayyidina Abu Bakar ni lembut lutut ni. Dengar lagu tu. Sungguh ke? Ada hadis dah lagi. Bila kan nak baca tak tahu. Sayyidina Abu Bakar pun masuk ni, tuan-tuan, masuk bilik Rasulullah duduk ada kat atas berbaringan. Sayyidina Abu Bakar ni masuk, tak boleh jalan lah. Lembut lutut. Masuk ni macam merangkak ni. Mai kat Nabi SAW, buka tutupan wajah Rasulullah SAW dan dia cium di dahi Rasulullah SAW. Riak ni tak ada abang lah, tuan-tuan. Sahabat baik. Daripada kecil, daripada muda, sampailah hijrah ke Madinah. Sampailah Rasulullah wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar lah yang menguatkan. Dialah yang menguatkan diri dia untuk nak habaq kepada seluruh umat. Rasulullah tak ada lah. Dia buat apa? Dia cium Rasulullah SAW. Dia kata, alangkah wanginya kamu ya Rasulullah. Baik masa kamu hidup, baik masa kamu dah wafat pun kamu masih wangi ya Rasulullah. Dengan berat hati Sayyidina Abu Bakar keluar. Pergi masuk ke masjid. Keluar rumah, main masuk masjid. Sayyidina Umar pun naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar pun naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar pun memulakan dengan memuji Allah Ta'ala, selawat pada Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar memperingatkan beberapa ayat Al-Quran tentang keharusan Rasulullah SAW wafat. Kerana orang tak diterima lagi masa tu. Duk ingat ni, kau betul. Sayyidina Abu Bakar pun naik. Sayyidina Abu Bakar pun berkhutbah. Sayyidina Abu Bakar kata, ingatkah kamu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad, Nabi Muhammad SAW ini, melainkan beliau adalah seorang rasul. Qad qalat min qablihi ar-rusul. Telah mai sebelum dia lagi ni beberapa rasul dah ada. Sebelum Nabi Muhammad ni dah ada dah rasul-rasul yang lain sebelum ni. Afa immata, maka patutkah kamu kalau Rasulullah wafat, au qutila, ataupun dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, patutkah hampa kalau Rasulullah wafat ataupun Rasulullah dibunuh, kamu akan memalingkan tumit-tumit kamu, maknanya berpaling daripada agama. Ayat tu kata Sayyidina Abu Bakar nak menunjukkan Rasulullah ni boleh dah wafat. Ya, Rasulullah boleh wafat. Rasulullah boleh wafat. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahawa Muhammad sudah pun wafat. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala maha hidup selama-lamanya. Ketika itu barulah orang ramai ni, tuan-tuan, baru terpukul, baru tersedar. Sayyidina Umar kata, aku seolah-olah tak pernah dengar ayat ni. Sayyidina Umar hak mula-mula ni duk ingat ni, dia keluar-keluar. Abu Bakar kata, ala rislik, duduk diam. Umar duduk senyap-senyap, duduk diam. Dengar apa aku nak kata. Bila Sayyidina Abu Bakar cerita habaq apa semuanya, barulah Sayyidina Umar menangis.
Kerana apa? Aku seolah-olah aku tak pernah dengar. Aku seolah-olah ayat ini baru turun pada hari ini. Kerana apa? Nak menyatakan sukarnya dia nak menerima kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Dalam jizan. Faham? Allah. صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وبعث المقام محمود إنك لا تخلف الميعاد أتيت عبادك الصالحين. طيب. Maka setelah pada itu barulah seluruh kaum muslimin barulah menerima dengan seberat-berat hatinya tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu hadis yang pertama. Dia kata dalam kitab ni, dia kata awal-awal Nabi sakit ni tuan-tuan, pada awal bulan Rabiul Awal lagi Nabi mula sakit dah, 2 Rabiul Awal. Iaitu dengan pening-pening, bersudah dengan pening-pening. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin daripada isteri-isteri baginda untuk duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Maka diizinkan oleh para isteri baginda, duduklah di situ Nabi sehinggalah Nabi kembali ke rahmatullah. Dan juga ada riwayat kata Nabi sakit itu bermula daripada hujung bulan Safar. Bulan Safar, Rabiul Awal. Mana hujung lah. Maknanya hadis menyebut tentang 14 hari Nabi SAW sakit. Maknanya Nabi tuan-tuan nak menunjukkan juga kepada kita tentang betapa sikap adil Nabi dalam rumah tangga. Boleh je Nabi nak duduk habaq pada isteri Zaidah ni, semua dengar elok, aku nak duduk rumah Aisyah. Mana kata apa? Boleh. Kan? Tapi Nabi bukan lagu tu. Sikap adil Nabi ni, Nabi minta izin. Boleh dah abang sakit ni, abang nak duduk rumah Aisyah. Ada pasal Sebabnya salah satunya
Kerana isteri-isteri Nabi yang lain semuanya lebih kurang bayar Nabi ya. No, isteri-isteri Nabi yang janda semua lain ni semuanya bayar Nabi je. Semua umur 60 dah lah. Rasulullah wafat pun 63, mana Ali pun 60-an dah lah. Sebab ada yang beza sikit-sikit setahun dua gitu je. No, paling-paling muda sikit di kalangan mereka pun baru awal 50-an lah juga. Jadi yang paling muda betul-betul ni Sayyidatina Aisyah. Oleh kerana Sayyidatina Aisyah paling muda dan dialah yang paling maknanya bertenaga untuk nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang nak angkat, nak apa semua. Jadi sebab itulah Nabi memilih untuk duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Disebut juga dalam kitab ni, dia kata masa kewafatan Nabi ialah pada waktu duha dan orang ramai mengetahuinya dan wastaqarra al-amru, betul-betul pasti tentang kewafatan Nabi itu akhirat yaum, hari yang di waktu petang. Sehari tuan-tuan nak ambil mazhar daripada pagi Rasulullah wafat sampai ke petang baru orang boleh terima berita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah kata, kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Atau qalat ila hijri, atau dalam riwayat lain kata aku menyandarkan Nabi ke atas ribaanku. Ini masa Nabi duduk sakit kan. Fada'a bi tastin, maka Nabi SAW minta tast. Tastin maknanya ialah inak, satu bekas ketok. Untuk apa? Untuk nak summa bala, kemudian liyabula fihi, untuk Nabi SAW buang berkumuh. Summa bala, maka Nabi kemudian daripada Nabi berkumuh, famata, maka Nabi SAW pun selepas daripada itu wafat. Bukanlah maknanya lepas buang air tu habis umur terus dah. No, tak ada panjang lah. Tapi maknanya Sayyidatina Aisyah nak cerita lah tentang Rasulullah punya tak larat sampai nak buang air pun tak bagi pi dah. Rasulullah pakai duduk tahun tu lah. Boleh bayar lah macam mana sakit Rasulullah SAW sampai Nabi tak boleh nak pergi bergerak mana, Nabi sakit sangat. Sampai kalau nak buang air pun Nabi akan minta bekas saja untuk Nabi buang air. Sampai begitu sekali keadaan. Yang pertama sekali tuan-tuan, nak sebut kepada kita dalam hadis ni tentang bagaimana Sayyidatina Aisyah melayan Rasulullah SAW dan betapa mesranya Nabi dengan Sayyidatina Aisyah sebagai seorang isteri ni. Sampailah di saat yang sangat sakit pun Nabi masih lagi duduk di pangkuan ataupun di riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi nak abang kata Sayyidatina Aisyah lah di kalangan isteri-isteri Nabi ni, selepas Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang paling Nabi sayang. Menggambarkan kepada kita bahawa sayang ini sukar untuk kita nak adil. Dan tak dituntut pun untuk adil sayang. Nampak macam mana? Dia benar hati. Dia tak boleh. Sayang 100%, isteri pertama 25%, isteri kedua 25%, isteri ketiga 25%, isteri keempat pun 25%. Sayang sama saja. No, tak mungkin. Anak pun lagu tu. Tak mungkin kita boleh sayang semua. 4 orang anak, setiap orang anak 25%. Tak mungkin. Dan tak dituntut pun dalam agama untuk kita sayang tu sama. Semua tak. Tak dituntut pun sampai tahap begitu. Tapi kena adil dari sudut nafkah dan sebagainya. Baik. Dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW seorang yang sangat menjaga kebersihan sampai Rasulullah wafat. Nabi tak murah di situ. Nabi murah. Buang air lah. Nabi tak berkumuh lagu tu saja. Nabi bahkan minta bekas. Maknanya menunjukkan Nabi seorang yang sangat menjaga kebersihan. Sampai dalam keadaan yang sakit begitu pun Nabi masih lagi menjaga kebersihan Nabi SAW. Itu hadis ini nak tunjuk kepada kita beberapa perkara.
Kemudian hadis seterusnya. Riwayat juga pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma." Aku melihat Nabi di hadapan mataku sendiri, Nabi sedang menghadapi kematian. Maknanya dalam keadaan nazak. Wa 'indahu qadah, di sisi Nabi ada bekas air. Fihi ma'un, dalamnya ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, Nabi akan masukkan tangan dalam air, dalam bekas tersebut, dalam air tersebut. Summa yamsahu wajhahu bil ma', Nabi akan sapu muka. Ni nak gambar kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika baginda berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika Nabi sendiri, Nabi ni tuan-tuan, kekasih Allah, ketika nak wafat pun Rasulullah sampai ambil air, sapu kat muka ni. Pasal apa? Nak mengurangkan rasa beratnya nak mati ni. Itu Nabi. Summa yaqul, kemudian Nabi pun berdoa. Nabi ambil air, Nabi sapu, Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala munkarat. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah aku atas kesukaran. Au qala ala sakarat, ataupun Nabi berkata, tolong bantu aku di atas sakarat ni, kemabukan, al-maut, kematian. Nabi pun minta tolong kepada Allah Ta'ala. Hadis ni nak tunjuk kepada kita apa tuan-tuan? Yang pertama, Nabi, sebagai Rasul, kekasih Allah, pun ketika mana nazak, Nabi pun merasai kesakitan nazak. Nabi sendiri merasai beratnya kematian. Itu Nabi, tuan-tuan. Nak menunjukkan kepada kita tentang mati itu memang berat. Dan ada yang diringankan ikut pilihan Allah. Tapi Nabi menunjukkan, Allah Ta'ala pilih pada Nabi ni dalam keadaan sakit. No? Al-marad aw shiddatu khurujir ruh ma huwa illa ghufran lidhunub. Sakit ataupun beratnya nak mati ini, keluar roh ini, tidak lain dan tidak bukan melainkan semua itu adalah untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Aw li raf'id darajat, ataupun sebenarnya untuk nak mengangkat darjat kita. Walaysa ma'nahu su'a khatimah sahibiha. Bukanlah menunjukkan tentang seseorang itu su'ul khatimah. Bukan. Tak semestinya. Barangkali tuan-tuan, di penghujung lah kita tuan-tuan. Masa hidup di dunia, mayang malah. Mayang hak sunat lah. Mayang sunat malah, baca Quran malah, zikir malah, apa sebagainya. Tapi Allah nak tentulah darjat kita. Nak bagi dia duduk darjat ni, kedudukan yang tinggi lagu ni. Tapi menyegan. So Allah Ta'ala nak buat macam mana? Allah akan gantikan ibadat-ibadat kita tu. Hak sepatutnya dengan ibadat tu kita boleh duduk di kedudukan tu, Allah gantikan dengan sakit masa sakaratul maut. Kita masa nak mati ni, ya Allah, beratnya, susahnya, Allah. Kita nak mati tu kita tu. Wah, orang pun tengok, Allah, nak buat macam mana ni, Orang pun tak tahu nak kata apa dah. Kita ni lagi tak erti nak kata. Rupanya tu bukan pasal Allah Ta'ala nak seksa kita, tak. Kita jangan lupa tengok, tu dia mak aku nak mati teruk ni. Yang apa benar dosa apa dengan pak aku, tak tahu ni. Jangan kita sangka buruk kat orang. Tapi semua itu adalah sebenarnya Allah nak mengangkat darjat kita. Allah nak mengangkat darjat kita. Allah nak ampunkan dosa kita, dan Allah nak angkat darjat kita. Kalau kita orang yang banyak dosa, sakitnya nak mati itu menghapuskan dosa. Jangan bila kita tengok orang accident mati, terbakar, kita tu dia su'ul khatimah. Jangan. Belum tentu su'ul khatimah itu. Terbakar itu dapat pahala syahid. No? Mati accident tu dapatlah pahala. Mati dalam keadaan sukar dan sebagainya, adalah benar Tuhan nak bagi dia. Sama ada Tuhan nak angkat darjat kedudukan dia, atau Tuhan nak ampun segala dosa-dosa dia. Itu dah final dah lewat dah, tak mau dah, tak ada masa dah.
Aku dah bagi masa kat hang sampai 75 tahun dah, hang tak sembahyang juga, hang penyegan juga. Aku tak boleh nak buat apa dah. Ceritanya masa hang mati memang itulah kumpulan habis. Jadi masa kita nak mati, tuan-tuan, Allah, orang tengok orang lah. Tapi jangan sangka buruk pada orang tu. Barangkali lah tuan. Rupanya Tuhan nak angkat darjat kita. Esok di akhirat jumpa, macam mana hang boleh duduk kat level ni? Bukan hari tu masa hang mati aku duduk depan hang, mata terbelah. Hang tu dia lah sangka buruk. Kan? Hang nampak ya aku lagu tu kan? Tapi sebenarnya Tuhan nak angkat darjat aku. Lagu tu banyak. Hang tahu aku masa hidup dulu aku pun jahat apa semua, hang kenal aku kan? Itulah. Hang memang masa hidup dulu hang bukannya senonoh nak buat perangai bodoh. Kan? Tapi pasal apa bila kita duduk dalam syurga, hang aku sama level. Mana hang level aku kan? Sama level je. Rupanya boleh duduk di makam tu tinggi tu sebab kerana di hujung-hujungnya Allah Ta'ala memberikan kesakitan pada ketika dia nak mati. Inilah Nabi SAW juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah meringankan atas kesukaran kita nak meninggal dunia. Nabi ajak kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang bahawa Nabi SAW juga adalah seorang yang sangat bergantung kepada Allah. Sampai nak mati pun masih minta ke Allah, masih bergantung kepada Allah. Betapa pergantungan Nabi kepada Allah ni sangat hebat. Itu dia daripada hadis yang kita tengok ini, tuan-tuan. Dan disunatkan melakukan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis ketika mana orang sedang menghadapi ihtidar, kedatangan mati, iaitu at-tazkir bisyahadah, ingatkan dia tentang syahadah, ajak pada dia mengucap la ilaha illallah, ajak dia. Ataupun membaca surah Al-Ikhlas, baca qul huwallahu ahad banyak-banyak bagi kat dia, bagi dia pemudah. Ataupun baca surah Yasin, ataupun baca surah Yasin untuk mempermudahkan kita menemui kematian kita. Hadis terakhir tuan-tuan untuk malam ni. Ada lagi hadis banyak lagi, cukuplah. Haddatsana Al-Hasan an Ibnu Umar an Aisyah radhiyallahu anha qalat, juga hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, la aghbitu ahada, aku tidak pernah lagi cemburu kepada seseorang pun, bihauni mautin, yang ringan pada ketika dia mati. Maknanya Sayyidatina Aisyah kata, sebelum ni kalau aku tengok orang mati, tengok senang dia mati, tak tahu mati, senang aja, tak nampak susah apa pun, tak tahu mati. Mula-mula dulu ni aku duk rasa cemburu juga, cemburu tuan-tuan, ribtah. Maknanya dia bukannya hasad dia tak mau bagi orang tu dapat nikmat itu, bahkan nak mengharapkan supaya hilang nikmat itu. Kalau ribtah, kita pun mengharapkan nikmat itu kita dapat juga. Bila dia tengok orang mati, senangnya mati, kita pun merasa, aku pun nak mati lagu tu jugalah, senangnya. Itu kata Sayyidatina Aisyah, tidak lagi aku cemburu kepada senangnya mati seseorang itu, ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada aku dah melihat betapa sukarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menghadapi sakaratul maut. Maknanya dia dah tengok dah, makna baru di situ dia faham, tak semestinya orang yang mudah mati itu maknanya orang itu adalah orang yang baik. Sebab Rasulullah manusia terbaik pun ketika mana nak meninggal dunia pun sakit. Bayangkan kalau ketika Rasulullah nak wafat, Rasulullah tak sakit macam ni, sudah pasti akan timbul pada pandangan manusia sampai hari ni, akan mengatakan kalau mati sakit teruk tu maknanya su'ul khatimah. Ya. Tapi oleh kerana Rasulullah sendiri pun ketika Rasulullah nak wafat pun Rasulullah dalam keadaan sakit, pun dalam keadaan dilihat oleh Sayyidatina Aisyah sampai sapu muka dengan ayat minta ringankan beban dan sebagainya, barulah faham, kata Sayyidatina Aisyah,
dan kita pun jadi faham. Maknanya kalaulah bukan Nabi jadi keadaan macam ni, sudah tentu orang akan menyangka orang yang mati sakit dan sebagainya ini adalah su'ul khatimah. Oleh kerana Nabi sendiri pun ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahawa Rasulullah sendiri nak wafat pun dalam keadaan yang sakit, maka dia menafikan tanggapan bahawa maknanya mati sakit, sakitnya ketika nak mati itu menunjukkan orang itu orang yang jahat. Begitulah rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habislah tuan-tuan, setakat tu dulu. Ada lagi banyak hadis lagi ni, panjang lagi bab ni. Kita akan tengok lagi pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قولوا قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.